Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan cadangan pencalonan bagi ketiga-tiga kategori iaitu tapak, objek warisan dan objek warisan tidak ketara di bawah sajak perundang warisan budaya oleh bimbingan pensyarah Golden June. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Yasin Aidit bin Muhammad Yusof C21A 2323, Muhammad Udan Syamsuan C21A 1802, Muhammad Syahid Izzat C21A 2282. Nama tapak ini ialah dataran kubur Collagen iaitu kubur British pada tahun 1941. Alamat penuh tapak ini di dataran kubur di kampung Collagen iaitu Melawi 16310 Bacok, Kelantan. Antara anggota terlibat dalam pentadbiran ialah pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri. Mereka telah bersama-sama membelanjakan kira-kira RM90,000 bagi memastikan kubu tentera di Bacok dan Tumpat dapat dikekalkan, termasuklah kerja-kerja untuk menaik taraf lokasi pusat peranginan dan kerja pemeliharaan. Usia tapak ini adalah sekitar 1940 sehingga 2023 bersamaan 83 tahun. Antara kegunaan sebagai persiapan awal menghadap kemungkinan peperangan apabila menyedari situasi politik antarabangsa semakin tidak menentu. Secara keseluruhan, kubu ini tidak mengalami kerosakan yang serius kerana dindingnya dibuat daripada konkrit dan simen setebal kira-kira 30 cm. Terdapat juga pertumbuhan lumut pada permukaan dinding luar, menyebabkan permukaan dinding menjadi hitam. Manakala bahagian atas dan bahagian dalam kubu mengalami sedikit petakan. Seni bina kubu kebal ini dapat dikategorikan sebagai seni bina ketenteraan atau seni bina pertahanan. Hal ini kerana bentuk kubu kebal dibina seakan bulatan tapak kuda tetapi bersegi sembilan. Seluruh dindingnya diperbuat daripada konkrit simen setebal kira-kira 30 cm. Bahagian atas atau bumbung berkedudukan rata juga diperbuat daripada konkrit simen dengan ketebalan juga kira-kira 30 cm. Ketebalan itu mampu menahan tembakan senjata ringan dan mortar. Ketinggian kubur kira-kira 2.1 meter melepas di ketinggian anggota tentera kerana rata-rata ketinggian anggota melebihi 1.8 meter. Tidak termasuk ketinggian kasut dan topi. Manakala keluasannya kira-kira 8 meter persegi dengan bahagian yang terdiri daripada tiang penyokong berukuran 60 cm kali 60 cm. Sebelum serangan Jepun ke Malaysia pada tahun 1941, tentera British yang ditempatkan di Kelantan telah menjari bahawa pertahanan pantai dan landasan terbang adalah kritikal bagi keselamatan negeri ini. Jadi, kubu ini telah dibina dalam usaha untuk mempertahankan pantai Kelantan daripada serangan musuh, termasuklah serangan pendaratan di pantai. Kubu-kubu kebal ini dibina kerana keadaan geografi yang terdedah luas ke Lautan Cina Selatan menjadikan Pantai Bacok sebagai lokasi yang dianggap strategi untuk dijaga. Kubu-kubu ini diarahkan untuk melindungi landasan terbang dan mempertahankan kawasan pantai dan memberikan kelebihan. Tahukah anda bahawa kubu ini mempunyai nilai warisannya kerana kepentingan sejarah Malaysia? Kubu ini mencerminkan sejarah tempatan Malaysia, khususnya peranan dan impak peperangan dunia kedua di kawasan ini. Mereka menyiratkan pengalaman dan ketahanan penduduk tempatan serta tentera British ketika menghadapi ancaman Jepun. Kubu-kubu ini adalah saksi bisu kepada usaha pertahanan kebangsaan Malaysia semasa Perang Dunia Kedua. Mereka mencerminkan strategi pertahanan yang diambil untuk melindungi wilayah daripada ancaman musuh dan mengekalkan kedaulatan negara. Akan membentangkan berkaitan warisan tidak ketara. Saya memilih tarian penanduk faham sebagai cadangan untuk menyediakan warisan kebangsaan. Bidang yang saya pilih
ialah tarian tradisional. Untuk latar belakang sejarah, tarian Pelandu berasal daripada Bukit Batu, Kuala Lipis, Pahang. Tarian ini menggambarkan penguruan Pelandu dilakukan oleh penduduk kampung. Asal tarian ini dicipta oleh almarhum Tengku Othman bin Tengku Ngak. Ia menggambarkan bagaimana orang kampung pada masa dahulu memburu Pelandu. Mereka pergi memburu dengan menggunakan parang dan menggunakan daun terap bagi memanggil Pelandu. Mereka tidak menggunakan jerat atau senapang. Alat muzik yang digunakan adalah rabangan yang mengikut muzik tertentu. Muzik ini adalah yang asal dan tidak diubah sejak dahulu. Penari yang memegang watak Pelandu akan bergerak mengikut pukulan rabangan. Bagi nilai warisan, yang pertama ialah ciri-ciri terbentuk yang ada pada tarian Pelandu, seperti pakaian tradisional pada penari dalam tarian Pelandu memakai pakaian seperti tanduk ataupun busa. Selain itu, dari segi aspek pendidikan, kita dapat lihat penggalan warisan budaya. Contohnya, tarian Pelandu dijadikan sebagai alat untuk mengajar pelajar dan orang ramai tentang cara dan nilai warisan serta tradisi yang ada dalam tarian ini. Sekalian melalui keunikan yang ada pada tarian Pelandu, sebagai contoh, peniruan pergerakan haiwan seperti seekor rusa. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan warisan budaya Ketara, di mana saya memilih objek yaitu perahu lepa. Jenis objek yaitu warisan Ketara. Nama tapak tempat dijumpai yaitu di Kampung Kabembangan, Pulau Bumbung, Semporna. Nama pemilik bagi objek tersebut yaitu Tuan Haji Muhammad Musari bin Embang. Alamat objek Mukim Kampung Kabembangan, Pulau Bumbung, daerah Semporna, Negeri Sabah. Jagaan Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian. Usia objek yaitu 29 tahun. Latar belakang objek sejarah yaitu lepa berasal daripada bahasa kaum Bajau, pantai timur Sabah, yang bermaksud perahu ataupun bot. Kebiasaan material yang digunakan untuk membuat perahu lepa ini daripada kayu jenis seraya merah ataupun ubur suling. Umumnya, perahu lepa berukuran 8 meter panjang dan 2 meter lebar serta menampilkan berbagai jenis warna-warni dan ukuran tradisional. Perahu lepa ini juga didiami oleh sebuah keluarga yang dianggotai 5 hingga 6 orang. Setiap lepa yang didiami oleh orang Bajau akan menampilkan berbagai jenis ukuran, saiz yang berbeza, di mana ia adalah untuk menggambarkan sesuatu status keluarga tersebut. Kepentingan objek perahu lepa melambangkan kehidupan laut yang berdaya maju dan keberkatan, dengan hiasan-hiasan ukiran yang berkonsepkan pada kekayaan alam dan ketangguhan masyarakat Bajau. Perahu lepa ini juga merupakan pengangkutan bagi suku kaum Bajau Semporna yang sangat penting pada masa dahulu. Lepa digunakan bagi tujuan pengangkutan untuk mengunjungi sanak saudara yang tinggal berjauhan di kepulauan yang ada di daerah Semporna. Selain itu juga, perahu ini merupakan tempat kediaman bagi orang-orang laut.
dan sehingga kini situasi ini masih wujud di daerah Sampurna. Hal ini di mana orang-orang laut yang dikenali sebagai Palau masih menjadikan perahu Lepa sebagai tempat kediaman utama mereka di atas air. Terdapat 3 nilai warisan yang terkandung dalam perahu Lepa ini, yaitu identiti budaya, yang kedua nilai sosial dan ekonomi, yang ketiga yaitu kesinambungan tradisi. Lepa merupakan tinggalan budaya kaum suku Bajau yang diwarisi sejak zaman persamaan. Sejak kurun ke-14, Lepa adalah sebuah pengangkutan utama untuk membawa segala barangan, keperluan serta perdagangan orang-orang Bajau di daerah Sampurna. Dalam catatan sejarah juga menyatakan bahwa Lepa pernah digunakan oleh para pendekar untuk menyebarkan agama Islam di rantau Asia Tenggara pada awal kurun ke-15. Oleh hal demikian, Lepa dianggap sebagai elemen penting dalam kehidupan suku kaum Bajau yang telah sebati dengan adat tradisi mereka. Ia juga merupakan tunjang perkembangan seni budaya masyarakat tempat. Dalam persembahan kebudayaan seperti alat-alat musik tradisional yang dimainkan di atas Lepa, ia merupakan satu lambang warisan budaya dan keagungan bangsa Bajau Sampurna di mana ia masih wujud sampai ke hari ini.